Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua penonton-penonton sekalian? Selamat datang ke, saya kira hari ini adalah hari yang terakhir Disember 2020 ataupun senang cerita hari yang terakhir lah bagi tahun 2020. So, seperti mana yang kita tahu, 2020 ni merupakan satu tahun yang saya kira sangat tak dijangka dan melangkaui kita punya expectation lah. Yalah, macam-macam kita plan tahun 2020 tapi kita tak sangka yang cerita 2020 kita akhirnya dinoktahkan pada hari ini, rupanya disusun begini. Dan ini semualah perancangan daripada Allah SWT dan kita sebagai manusia perlu menghadapi benda ini dengan sebaik-baik positif yang mungkin. So, pada malam inilah, sempena malam menjelangnya tahun baru ini, saya bersama dengan seorang, saya boleh kira sebagai kakak lah, sebagai seorang sahabat lah dalam pengajian saya di universiti. Dan saya kira cerita yang dia bakal kongsikan selepas ini sangat menarik sebab saya tahu mungkin ramai dah tengok sebenarnya cerita-cerita berkenaan dengan pesakit COVID-19 dan sebagainya kan. So pada hari ini saya pun nak dengar juga sebenarnya experience dia sebagai salah seorang ahli keluarga yang mana orang yang paling dia sayang, orang yang saya anggap sebagai tulang rusuk dia sendiri mengalami masalah COVID-19 itu. Dan saya percaya dan saya juga ada orang kata baca dia juga merupakan sebahagian daripada kluster-kluster yang antara yang orang kata terawal pada sekitar pertengahan ataupun suku terakhir tahun 2020. So pada hari ini saya bersama dengan Puan Ainur Hazimah. Apa khabar Puan? Semua. Okey. Apa khabar Puan? Sihat alhamdulillah. Okey, sihat dah malam tahun baru ni buat apa? Sebabkan kes dah meningkat sekarang, so kita stay at home je lah. Dari rumah pun kita boleh tengok bunga api. Okey. Jadi saya panggil akak lah sebab kita akan nak panggil Puan macam formal sangat lah. Tak biasalah formal-formal macam ni kan. So sambil-sambil akak kita berceritakan tentang pengalaman dirinya dan juga keluarga berhadapan dengan COVID-19, yang mana COVID-19 adalah tetamu yang tak diundang sebenarnya untuk tahun 2020 ni, dan tak sangka dia datang terziarah keluarga Kak Azimah. So sebenarnya banyak orang kata pengalaman daripada tempoh 14 hari kuarantin bersama dengan Puan Azimah kita, dengan Kak Azimah kita. So mungkin sebelum tu lah mungkin akak boleh ceritakan sedikit sebanyak latar belakang tentang diri akak dan juga siapa sebenarnya yang mendapat jangkitan COVID-19. Silakan Kak. Okay, hai semua. Nama saya Ainur Hazimah binti Muhammad Isnan. Okay, saya merupakan kontak rapat kepada seorang pesakit COVID-19 yang saya pun tak jangka dan tak expect perkara ni berlaku dalam kehidupan saya lah. Okay, sebab macam kita tahu penyakit COVID ni memang dah sangat berleluasa dan siapa-siapa je boleh terjangkiti, tapi perkara tu kita tak expect lah berlaku dekat kita. Dan pesakit tersebut adalah suami saya sendiri, Muhammad Aiman bin Sulaiman, di mana dia merupakan seorang pekerja di kargo, di KLIA kargo, dan dia terjangkit di tempat kerja dia. Okey, itu sedikit sebanyaklah latar belakang saya dan suami yang merupakan seorang pesakit COVID-19. Okey, jadi berdasarkan apa yang macam akak ceritakan dan juga sedikit pembacaan saya, so suami akak merupakan salah seorang daripada pesakit daripada kluster Aero yang saya fahamkan lah, kluster Aero masa bila saya dapat tahu, saya baca status akak dekat WhatsApp. So memang satu perkara yang mengejutkan dan saya kira satu hujan lah buat akak. Time Abang Aiman terkena ataupun akak dapat tahu yang dia disahkan positif COVID-19 kan, apa sebenarnya yang akak rasa time tu? Perasaan waktu tu rasa macam actually waktu tu akak tengah
dekat tempat kerja. Okay, dekat tempat kerja kita tengah ada aktiviti pagi lah, lebih kurang macam meeting lah. So tiba-tiba waktu tu dapat call daripada Aiman. Actually dia masuk hospital bukannya sebab COVID atau apalah, ataupun penyakit COVID lah, maksudnya dia masuk hospital sebab untuk buat ujian lain yang berkaitan dengan kesihatan dia lah. So tapi prosedur hospital sebelum dia melanjutkan untuk buat test kesihatan dia semua, so dia kena buat COVID test dulu. Dan kebetulan waktu tu memang dia demam lah. Dan tiba-tiba pagi Isnin, waktu saya tengah meeting tu, tiba dapat call banyak kali. Lepas tu time tu tak perasan, habis je. Lepas tu tapi hati macam time tu dah tak sedap lah. Rasa macam ada something yang tak sedap lah. Mungkin insting kan. Okay, lepas tu angkat call daripada ayah mertua yang bagi tahu dekat saya yang husband yang Aiman positif lah. Sebab time tu saya tak dengar phone kan, kita silent. Okay, lepas tu saya terus mengasingkan diri saya daripada kawan-kawan yang ada dekat sekeliling saya waktu tu. Kontak rapat lah. Yang ada dekat office tu lah waktu tu kan. Sebab dekat office kan kita pun agak dekat kan. Okay, lepas tu saya terus call husband saya, terus call Aiman balik. Dan Aiman pun beritahu dia tengah tunggu ambulans datang ambil dia. Waktu tu dia ada dekat hospital Nilai Medical Center. Okay, so ambulans, dia tunggu ambulans untuk ambil dia lah. Time tu perasaan tu rasa macam, actually masa awal ayah mertua bagi tahu yang Aiman kena hantar pergi hospital Seremban, kita ingat kan benda tu berkait dengan masalah dia lah, yang masalah kesihatan dia. Tapi tiba-tiba ayah mertua bagi tahu kata Aiman positif. So waktu tu memang berdebar gila-gila sebab kita ada dekat situasi terbuka tau dengan orang ramai. Lepas tu terus keluar daripada office. Time tu rasa macam tak tahu nak buat apa. Memang menggelabah sangat lah. Lepas tu keluar daripada office, terus call member yang ada dekat dalam meeting tu, terus inform kat dia lah supaya dia bagi tahu dekat bos. So bos terus bagi tahu, suruh saya balik lah. Balik dan sampai je dekat rumah, disebabkan saya adalah kontak paling rapat dengan husband, dengan Aiman. So sampai rumah pun saya memang tak bagi siapa-siapa dekat dengan saya. Dan saya pun terus kuarantin diri lah dalam bilik selama 15 hari. Faham. Dan akak jelas sebab akak isteri Abang Aiman tu memang tak terlepas lah daripada sebahagian daripada kontak yang paling rapat lah dengan Abang Aiman. So masa awal-awal saya baca tu macam, saya pun sebagai orang yang mengenali akak pun memang terkejut lah. Sebab yelah, kita tak expect COVID-19 tu akan berlaku dalam kalangan orang kita kenal. Biasa kita dengar baca berita macam kesiannya, rupa-rupanya ada yang paling dekat dengan kita pun sebenarnya ada yang kena jangkitan tu. So pada hari yang keempat selepas Abang Aiman disahkan COVID-19, akak buat swab test kan. Buat swab test secara drive-thru lah, macam yang akak lalui. So macam mana kak pengalaman pertama kak swab test? Rasa ni macam precious moment lah. So, sebab tak tahu tahun depan rasa lagi ke tak kan. Sebab yelah, kita tengok macam sakit sebenarnya swab test tu. So akak rasa macam mana tu bila buat swab test tu? First thing memang sebab kita terlalu banyak fikirkan apa yang orang cakap sebenarnya. Kan, bila ramai sangat yang kongsi, sampai ada yang akak dengar sakit sampai rasa tercocok dekat otak lah, so whatever kan. Perasaan tu yang buatkan kita rasa macam memang berdebar. Malam sehari sebelum nak pergi swab tu memang susah nak tidur. Memang tangan tu dah start sejuk dah daripada sehari sebelum pergi swab lagi. Okay, lepas tu perasaan tu memang tak boleh digambarkan lah. Okay, lepas tu sebelum nak pergi swab tu, actually kita orang satu keluarga memang amalkan makanan-makanan sunnah. Okay, so kita orang pun ada minum air kelapa, air lemon. Banyaklah kita minta pendapat-pendapat orang kan. Okay, lepas tu
kita orang punya swab test pagi dan pagi-pagi minum air lemon. So dapat tak bayangkan dia punya perasaan cuak tu dah buatkan sakit perut, tambah dia minum air lemon lagi waktu pagi. Lagi berganda lah dia punya rasa sakit perut tu kan. Okay. Lepas tu dalam masa yang sama, alhamdulillah lah sebab semuanya dia mudahkan. Dalam rumah ni pun kita orang ada 4 biji kereta. So disebabkan dalam rumah ni agak ramai ahli keluarganya. So memang kita orang pergi dalam satu kereta tu 2-3 orang macam tu lah naik satu kereta. Okay, sebab kita tak tahu lagi siapa yang positif, siapa yang negatif di kalangan semua orang yang ada dalam rumah ni. Okay, so sampai-sampai je dekat klinik kesihatan, kita orang buat secara drive-thru kan. Sampai-sampai je dekat klinik kesihatan tu, mula-mula ingatkan macam kita orang je lah yang akan pergi swab tu. Sekali tengok beratur macam orang beli McD. Okay, panjang lah, agak panjang untuk tunggu giliran. Jadi benda tu buatkan kita lagi macam semakin menunggu semakin takut, semakin tunggu semakin takut. Okay, so bila tentu macam banyak-banyak lah doa semua-semua. Okay, lepas tu sampailah turn kita orang, turn akak dan adik ipar. Okay, first dia orang akan bagi glamping dululah. Dia orang cek nama dan bagi glamping. Okay, lepas tu sampai turn untuk swab tu, first swab memang tak rasa sakit langsung. Okay, dia memang tak rasa sakit. Even masa masuk ikut tekak pun just terasa macam kita baru lepas tersedak air. Macam tu. Dia rasa sakit pun untuk first swab lah. Tapi tak tahu kenapa masa untuk yang second swab pula, lain pula dia punya perasaan, lain pula dia punya pengalaman. Untuk first swab memang rata-rata orang dalam rumah ni pun cakap memang tak sakit lah. Tapi untuk second swab dia agak sedikit menderita lah, boleh kata kan. Sebab dia ambil sampel tu agak lama. Means dia masuk ke hidung, kat tekak tu agak lama lah. Agak lama dan lebih dalam. So dia memang agak sakit sikit lah yang kali kedua punya swab. Tempo kali pertama dengan kali kedua tu berapa lama kak? Lebih kurang seminggu jugalah. Seminggu. Sebab kita orang dapat result lambat. Lambat. Sebabnya actually masa lepas kita orang dah swab, kita orang tunggu juga sebab still tak tahu lagi siapa yang negatif, siapa yang positif. So macam tunggu siapa lah yang positif, dah ready nak kemas barang semua kalau pergi kan, ambulans datang ambil. Tapi sampai hari kedua tunggu tak ada, hari ketiga tunggu tak ada. So dalam hari keempat selepas swab, seingat saya lah, hari keempat tiba-tiba ada orang KKM datang. So, time tu sebab saya tak tahu keadaan tu, sebab saya duduk dalam bilik sahaja. So adik-adik ipar lah yang cerita kan. Dia orang bagi tahu ada orang KKM datang. Lepas tu time tu memang dah cuak lah sebab dia nak ambil siapa kan, antara siapa yang ada dalam rumah ni. So orang KKM tu bagi tahu kalau lambat, means kita orang kan dah antara 3 ke 4 hari selepas swab. So kalau lambat berkemungkinan besar semua orang dalam rumah ni adalah negatif. So itu adalah satu berita yang sangat-sangat Gembira gembira lah. Dia macam benda tu kita tak expect kan, sebab kita antara close contact yang sangat-sangat rapat. So macam itulah, macam itulah. Ya, sebab bila cakap pasal COVID-19 ni, berita yang paling positif adalah kita negatif. Dia bukan positif tu kita positif, dia positif tu kita negatif. Dia macam terbalik kan gitu. So Kak, sepanjang Abah Aiman dirawat lah kat hospital tu, apa, macam mana dengan keadaan fizikal dia, keadaan kesihatan dia daripada awal dia disahkan positif tu sampailah dia on the way to recover? Silakan. Okay, hari pertama dia masuk hospital sampai hari kedua, hari ketiga macam tu lah, dia okey. Macam kesihatan dia pun okey. Time tu pun doktor bagi tahu kalau dia tak ada apa-apa masalah, hari ke 10 rasanya dia boleh keluar daripada hospital. Okay, so itu macam satu berita agak gembira jugalah kan. Sebab since saya hantar dia pergi hospital, kita tak expect pun benda ni akan jadi, sebab kita hantar dia untuk dia buat rawatan lain. So kita fikir selepas habis tempoh dia dapat result swab tu, kita boleh temankan dia dekat ward. Tapi lain pula yang jadi. So benda tu dia bertambah lagi lah tempoh masa tu kan.
So 10 dia doktor kata dalam tempoh 10 hari boleh keluar kalau Aiman tak ada apa-apa. Okey lah. Okey, tapi tiba-tiba masuk hari keempat dia start demam balik. Okey, lepas tu lama dia demam, lebih kurang seminggu lebih. Dia demam on off lah. Sekejap dia okey, sekejap dia tak okey. Kadang-kadang temperature dia 39 ke atas dan agak susah lah untuk dia dapat temperature 37 ke bawah. Paling-paling pun 37.5 macam tu. So demam dia on off. Dan time tu dia sendiri tak tahu apa benda yang dia kena buat. Apa lagi perkara yang dia boleh buat untuk baikkan diri dia. Macam tu. Untuk kuatkan diri dia. So time tu memang dan kita pun jauh. So kita tak boleh nak tolong dia. Tak tahu macam mana cara nak tolong dia selain daripada bagi kata-kata semangat lah. Itu je perkara yang saya buat setiap hari tanpa henti. Saya rasa boleh dikatakan setiap jam, setiap saat, setiap minit tu saya memang akan bagi dia full of energy, semangat lah. Even saya sendiri dekat rumah pun bila tengok kesihatan dia semakin lama semakin menurun, kita kat rumah pun dengan duduk kat bilik seorang-seorang, kita tak ada kekuatan. Kita tak tahu nak cari kekuatan tu daripada mana. Kita sendiri risau untuk perkara yang kita tak boleh bantu. Macam tu. So tapi dalam masa yang sama saya macam agak bersyukur lah sebab saya ada saudara dekat Hospital Seremban. So dari situ kita boleh kirim makanan ataupun apa-apalah ubat-ubatan yang kita boleh bagi dekat Aiman lah. Sebab macam yang kita tahu COVID memang tak ada ubat. COVID memang tak ada ubat. Dia memang tak bagi apa-apa, dia tak bagi sebarang ubat kecuali dan diorang start masa Aiman demam, diorang start ambil darah dan cocok cair darah. Sehari adalah dalam 3-4 kali kena cocok. So actually Aiman pun dia tak tahan sebab terlalu kerap sangat kena cocok. So perkara tu juga yang buat kadang macam dia agak fed up dan boleh kata down lah dekat hospital. Terganggu lah emosi dia sebab terlalu kerap sangat kena cocok. So sakit lah kan. Macam kalau kita kena denggi pun at least satu hari satu kali, tapi yang ni satu hari lebih kurang 3-4 kali jugalah kena cocok. Okay, itu baru cocok untuk cair darah dan ambil darah, cocok untuk kencing manis lagi, untuk tengok degupan jantung lagi, banyaklah dia punya tu. Sebab dia orang tak ada ubat. So tapi dan maksudnya dia orang kawal benda tu melalui darah. Ada juga yang saya pernah baca COVID ni lebih kurang macam denggi. Memang ya pun sebab diorang check melalui darah. Darah dia cantik, okey lah. So masa Aiman macam agak teruk demam dia tu, ada juga nurse bagi antibiotik lah. Tapi once dah tengok dia teruk, baru nurse bagi dia antibiotik dan beberapa ubat yang lain lah. Tapi bukan ubat COVID lah. Ubat tu mungkin sekadar untuk turunkan panas badan dia, macam tu lah. Tapi tak silap saya hari ke 10, antara hari ke 9 hingga ke 11 macam tu lah. Di antara hari-hari yang sangat mencabar sebab dia sangat-sangat, kesihatan dia sangat-sangat menurun lah waktu tu. Sampai memang dia lemah sangat-sangat. Sampai kan kita kat rumah, so kita tak boleh nak contact dia tau. Bila saya kerap sangat contact dia pun, dia jadi macam pressure juga sebab dia rimas. Sebab waktu tu lah dia nak rehat, dia nak pulihkan balik tenaga dia. Tapi bila ramai sangat orang cari dia, saya pun sendiri contact dia, dia jadi rimas. So tapi kita dekat rumah ni, kita sangat-sangat risau. So kita nak tahu, walaupun nak tahu perkembangan dia dari masa ke semasa kan. Tapi disebabkan dia terlalu lemah, dia tak contact, dia jarang lah, dia kurang contact untuk inform perkembangan diri dia. Okay, so hari keberapa yang bila doktor bagi tahu dekat akak dan juga family yang Aiman ada nampakkan perubahan yang kesihatan dia semakin baik? Actually tak ada pun, bukan doktor bagi tahu lah, Aiman yang bagi tahu sendiri. Bila masuk hari ke-12, hari ke-13 ke atas tu,
dia dah start rasa macam dia dah okey. Dia dah tak demam. Dia once kita dah tak demam, benda tu dah okey. Macam tu. Saya boleh cakap dekat sini Aiman di antara pesakit yang agak lama lah ada dekat hospital. Sebab since dia masuk, katil sebelah dia tu dah tukar 2 orang. Tapi dia tak keluar-keluar lagi. So macam time tu macam bila dia nak keluar. Lepas tu sebab dia demam dia on off kan. Okay, lepas tu masuk hari ke-12 macam tu baru demam dia dah okey. Waktu tu lah waktu yang hari yang dia sangat-sangat down tu, sangat-sangat teruk tu juga. Kesihatan dia menurun tu juga. Waktu tu demam dia on off, lepas tu dia tak nak makan. Dia langsung tak makan. Kalau dia makan pun dia just makan macam biskut ataupun roti yang saya bekalkan lah. Saya bagi dekat saudara saya kat sana. Dia makan tu je. Dia tak ada makan nasi. Dia tak makan nasi dan dia turun berat sebanyak 6 kilo dalam masa seminggu. Sebab dia tak makan kan. Lepas tu benda tu buat dia lagi lemah. Dan Alhamdulillah berkat bantuan daripada mak juga, mak saya, ada kawan dia buat delivery makanan. So kita orang order makanan-makanan kegemaran Aiman lah, macam sup daging. Okay, so dari situ baru dia makan. Dan lepas daripada dia makan tu, baru dia macam ada tenaga. Lepas tu dalam masa yang sama kita keep bagi dia semangat lah. Saya pun berhubung juga dengan kawan-kawan Aiman, kawan-kawan tempat kerja dia yang negatif semua kan, yang suruh dia orang bagi support kat Aiman, makcik-makcik Aiman, semualah saya contact supaya kita sama-sama tolong dia. Okey, jadi orang kata bila yelah, Alhamdulillah Aiman dia ikut semangat juga. So semangat Aiman tu memang sangat kuat lah. So boleh nampak daripada apa yang akak ceritakan. So tak mustahil lah dia, walaupun dia ambil masa juga nasihat, tapi kesihatan dia tu lah yang orang kata semakin bagus. Itu adalah satu perkara yang sangat menggembirakan akak dan juga keluarga lah. So memang bukan akak je, malah orang-orang yang mengenali akak, yang mengikuti rapat status akak, sebab memang sepanjang tempoh 16 hari tu memang semua tengok okay, apa jadi dengan Akak Zimah kita ni. Nak tengok status kan, ada macam jari kita baca kat status kan, memang ternampak lah. Kita tu macam sebab faham lah, kadang ada orang nak tanya pun dia macam segan kan. So mungkin dia just ikut akak punya status, so cerita dah macam ni, video call dan sebagainya. So boleh nampak lah semua orang sebenarnya yang mengenali akak tu memang orang kata mendoakan akak, mendoakan Aiman dan juga keluarga akak supaya berada dalam keadaan yang baik. So pada hari yang saya kira dinantikan oleh akak, di mana Aiman boleh keluar tu, macam mana dia punya ceritanya tu, dia boleh keluar daripada hospital tu? Okay, actually kita orang dah potong gelang pink hari ke-15. Okay, so lepas dah tahu result kedua semua dah negatif, so kita orang kena pergi Seremban untuk potong gelang. So time tu macam doa banyak, ya Allah semoga Aiman keluar juga hari yang sama. So senang lah kita orang pergi Seremban, ambil dia terus kan. Tapi tak ada apa-apa berita, sebab time tu pun dia still cocok darah lagi lah, cocok cari darah, ambil darah. Sebab malam sebelum dia keluar, doktor still cakap yang darah dia tak cantik. So macam time tu dia fikir macam okay, lama lagi ni aku kat dalam ni. So sebab tapi perkembangan positif daripada segi kesihatan dia tu saya nampak lah, dia lagi bersemangat, dia lagi bertenaga tu saya nampak. Cuma disebabkan dia keep diambil darah, so kita rasa macam benda tu belum okey lagi. Dan tak tahu kenapa pagi tu selepas kita dah potong gelang semua hari hari Senin kita potong gelang. So hari Selasa pagi tiba-tiba saya jarang video call Aiman pada waktu pagi. Saya biasanya akan call pada waktu malam lah, pukul 11 sebelum dia tidur macam tu. Okay, sekali je lah satu hari. Mostly kita orang akan WhatsApp. So tak tahu kenapa pagi Selasa tu terasa macam nak video call dia. Macam tu. Nak video call dia, tak tahu kenapa. Macam nak tahulah dia buat apa kan. So saya pun video call lah dia. Masa saya video call, dia pun cakap, dia pun angkat. Lepas tu dia kata time tu dia baru nak sarapan pagi. Okey lah, cakap okey. Lepas tu tiba-tiba masa dia nak makan, lepas tu dia cakap dengan saya, sekejap ada nurse. Dia cakap nurse nak ambil darah kot. Sebab biasanya nurse akan datang untuk ambil darah lah, ambil darah ataupun cucuk cair darah.
Okay, lepas tu dia kata sekejap nurse nak ambil darah ni, dia cakap macam tu. Okay lah, lepas tu saya pun tak letak telefon. Sebabnya nak tahu, kita nak dengar lah apa nurse tu nak buat, nak tengok apa nurse tu nak buat kan. Tiba-tiba nurse cakap, okay, Aiman awak dah boleh keluar tau hari ni. So rasa macam dekat video call ni. Ya, saya tengah video call dia. So rasa macam ya Allah so happy gila, sumpah happy gila. Sebab tak tahu kenapa hari tu ya rasa nak video call dia waktu pagi. Dan dalam masa yang sama waktu video call tu dapat dengar berita yang gembira daripada nurse kan. Macam kita sama-sama dapat dengar. So time tu saya dapat tengok live lah muka dia macam happy gila. So dia dapat keluar. Dia macam tanya banyak kali kat nurse, betul ke saya nak keluar ni, betul? Okay, so macam benda tu sangat-sangat happy lah. Saya pun macam tak percaya waktu tu. So dia pun tak letak video call tu kan. Okay, lepas habis je nurse tu pergi. So dia pun terus cakap dengan saya. Dia kata okay dah boleh keluar dah hari ni. So saya pun macam okay nak ambil bila, pukul berapa? Okay, so nanti lepas tu baru nurse inform lah kat dia. Sebab kita nak keluar pun kena ada proses semua kan. So agak lambat sikit lah. Tapi memang sangat-sangat happy. So saya terus turun. Kita terus masak sedap-sedap. Kita terus masak sedap untuk menerima kepulangan Aiman lah. Lepas tu bincang-bincang dalam pukul 3 macam tu kot. Pukul 3 macam tu kita orang keluar pergi ambil dia. So sampai kat hospital, tunggu agak lama juga lah rupanya. Proses nak keluar tu agak susah sikit lah. Sebab dia nak dapatkan surat MC dan sebagainya. Dan kita orang ambil dia pun daripada kawasan yang kawasan yang tak ada orang. Maksudnya pesakit-pesakit COVID ni dia ada laluan dia sendirilah. Dia tak boleh bercampur dengan orang. Even dia dah negatif pun dia perlu keluar melalui pintu lain, lift lain macam tu. So kita orang ambil dia ikut pintu belakang hospital lah macam tu. So saya boleh nampak lah kegembiraan pada wajah Akak yang excited. Dan juga saya dah baca status Akak yang itulah yang pasal nurse ambil darah kemudian dia kata boleh keluar. So macam kita pun boleh expect something yang happy lah daripada Aiman. Dan sekarang sehingga sekarang macam mana dengan keadaan Aiman lah? Adik-adik masih lagi bekerja di situ dan dia punya progres kesihatan dia daripada dia keluar sampai ke hari ni macam mana? Alhamdulillah lah, masa first day lepas dia keluar tu dia macam agak lemah sikit. Mungkin kesan-kesan ubat ataupun yelah baru keluar daripada hospital kan. So dia agak lemah lah untuk hari first keluar tu. Tapi sekejap je lah. Lepas tu sampai sekarang ni dah okay. Kita orang dah full recovery. Aiman pun dah okay. Masih kerja lagi dekat tempat yang sama. Cuma selepas daripada kejadian tu mungkin dia orang agak berhati-hati lah dalam bekerja. Maksudnya daripada segi SOP semua dia orang lebih jagalah. Tapi Alhamdulillah kita orang sihat sampai sekarang. Okay. Okay, jadi 2020 ni memang kita dapat saksikan lah satu perkara yang daripada luar jangkaan kita. Apatah lagi Akak pun cuba habiskan pengajian Akak pada tahun akhir kan, yang diuji dengan Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac sampailah kita ke hari terakhir 2020 ni kan. So apa yang Akak boleh rumuskan lah 2020 ni dalam kehidupan Akak? Okay, ramai orang kata 2020 ni macam satu ujian besar kan dalam diri seseorang lah. Depends pada orang. Bagi saya sendiri 2020 saya adalah 2020 yang terindah lah, boleh dikatakan yang terindah. Sebab terlalu banyak sangat pengalaman tahun 2020 ni. Macam-macam sangat yang jadi. Daripada awal tahun saya kahwin, and the day of tarikh saya kahwin adalah tarikh orang pertama yang terkena sakit COVID dekat dalam Malaysia ni, 25 hari bulan 1. Okay, so boleh dikatakan hari yang bersejarah lah juga kan. Okay, lepas tu dengan pengalaman intern yang agak panjang, agak lama, sepatutnya 4 bulan tu dia jadi 7 bulan 6 bulan kan. Okay, so macam agak lama lah buat sesi counselling dalam secara alam maya. So macam benda tu sangat-sangat unpredictable. Okay, kita tak menjangkakan pun perkara ni akan jadi.
Okay, so lepas tu tiba-tiba pula kena pula jadi kontak rapat kepada seorang pesakit COVID yang sangat-sangat dekat dengan saya. So benda tu lagi-lagi lah tak dirancang. Tapi benda tu semua sangat indah lah sebenarnya. Satu pengalaman yang mungkin tak semua orang boleh rasa kan, apa yang kita rasa, apa yang saya rasa, apa yang keluarga saya rasa. Sebab sepanjang menjalani tempoh kuarantin selama 16 hari, selama 15 hari tu sangat-sangatlah memainkan emosi adalah sangat-sangat terganggu sewaktu tu. Tapi alhamdulillah lah, berkat saya mungkin hidup dalam kalangan kaunselor-kaunselor dan kawan-kawan yang kaunselor, so diorang banyak gila bagi semangat. Family pun hari-hari tanya perkembangan. Okay, once kalau saya rasa saya kata saya sedih ke apa, ada je orang yang akan datang untuk bagi saya support. So daripada kekuatan orang lain yang dia hantar kat saya dan kekuatan yang ada pada saya hantar pula dekat Aiman. Macam tu. Terus selain daripada tu, saya pun menghantar juga kekuatan kepada keluarga-keluarga mertua saya. Sebab saya tahu, sebab dalam keluarga mertua saya, kita orang ada seorang adik yang paling istimewa, kan. Okay, so macam kita orang agak risaulah dengan kesihatan dia sebenarnya, sebab dia mungkin di antara orang yang kadar kejangkitan tu mungkin lebih kuat disebabkan antibody dia agak lemah kan. Tapi alhamdulillah lah, disebabkan saya juga adalah seorang kaunselor, jadi saya pun mempositifkan pemikiran semua orang yang berada dalam rumah ni. Jadi tahun 2020 ni adalah tahun yang sangat-sangat indah, penuh dengan pengalaman yang tak semua orang boleh rasa. Jadi bagi saya 2020 saya satu kenangan yang sangat-sangat tak boleh dilupakan. Itulah dia, orang kata kadang-kadang ujian cabaran dan semua ni dia macam cikgu lah. Dia ngajar kita yang bermacam-macam kan, kita lebih bersedia untuk tahun yang akan datang. So setakat ni lah kan, esok kita nak masuk 2021 ni, apa expectation akak untuk 2021 ni? Expectation untuk diri akak ke? Untuk diri akak lah. Okay, kalau untuk 2021 ni especially kalau kepada diri sendiri, mungkin nak satu kehidupan yang lebih better lah. Bukan kehidupan macam, maksudnya dari segi pekerjaan lah, pekerjaan yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan kita. Okay, lepas tu kalau dari segi isu semasa yang sedang berlaku sekarang ni, saya mengharapkan 2021 ini adalah tahun di mana penyakit ini semakin berkurangan dan kita dapat menjalani kehidupan kita sama macam biasa, macam sebelum ni. Sebab kalau kita ingat balik kehidupan kita sebelum ni, terlalu rindu normal lama. Ya, normal, bukan normal baru lah, normal lama. Terlalu rindu bila kita boleh keluar pergi shopping mall bila masa tanpa ada sukatan dan sebagainya. Boleh jumpa family tanpa ada sukatan, macam tu. Jadi benda tu sangat-sangat dirindui sebenarnya. Sebab kalau kita tengok pun tahun 2021 raya bulan 5. Jadi macam tu terasa macam ya Allah, harap-harap hilanglah penyakit ni sebelum bulan 5 sebab kita nak meraihkan hari raya dengan penuh kegembiraan. Normal lama kan, tak macam raya tahun ni online aja kan. Online je, rasa macam raya tahun ni pun rasa macam sendu. Kan, so harapkan tahun 2021 adalah satu perubahan yang sangat-sangat baik lah daripada segi secara globalisasinya, kita punya kehidupan akan jauh lebih baik lah. Kalau daripada saya sendiri, hopefully 2021 mana tahu ada rezeki cahaya mata di sebalik ujian. Amin. Itu je lah. Baiklah, kepada penonton semua, so macam kita dapat dengarkan tadi kisah daripada sahabat saya sendiri, Kak Azimah kita, berkenaan dengan bagaimanakah cara mungkin pengalaman dia tu sedikit sebanyak dapat beri gambaran sebenarnya macam mana pesakit COVID-19 pesakit COVID-19 cuba untuk sembuhkan dirinya, kekuatannya dan sebagainya, dan bagaimanakah keluarga-keluarga
mereka cuba untuk memberi dorongan dan semangat. So harapnya apa yang Kak Azimah kongsikan pada hari ini dapat orang kata jadikan semangat untuk kita sentiasa berikan sokongan kepada orang-orang lain, dan juga kita berterima kasih sebenarnya pada frontliner kita yang sebenarnya banyak sangat membantu dalam orang kata menjepani dan juga cuba sedikit sebanyak untuk lah COVID-19 ni daripada Malaysia kita. So apa-apa terima kasih kepada Kak Azimah atas satu cerita yang saya sendiri pun tersentuh bila orang kata cubit perkanan pergi terasa. Nah, apa yang Kak ceritakan betul-betul memang saya dapat feel, dan juga saya yakin juga penonton kita pun feel juga apa yang Kak Azimah lalui keluarga, dan juga kami doakan agar Kak Azimah, suami dan juga sekeluarga terus dihindarkan daripada sebarang penyakit dan juga terus sihat dan juga terus kekal bersemangat. So saya rasa itu saja untuk perkongsian kita pada malam ini. Terima kasih sekali lagi pada Kak Azimah. Jadi kita doakan sama agar negara kita Malaysia cukuplah COVID-19 ni menghiasi 2020 kita. Kita harap 2021 ni tak ada lagi virus yang pelik-pelik. Walaupun kita dengar sekarang ada virus yang orang kata upgraded lah pula kan. Kita haraplah jangan sampai masuk ke dalam Malaysia dan kita dapat kembali kepada bagaimana kita lalui momen-momen kita, detik-detik yang kita lalui kehidupan seharian kita seperti dahulu kan. So itu saja, terima kasih Kak Azimah. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Mudah-mudahan apa yang Kak Azimah nakkan, azam, keimpian dan sebagainya tercapai insya-Allah. Okay, terima kasih Kak. Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi. Bye. Bye.